Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dapat kita meruangkan sikit masa kita daripada ruang-ruang masa sakit baki umur kita yang ada ni, dapat kita hadir bersama ke rumah Allah. Kita dapat salat maghrib berjemaah bersama-sama, rokok bersama-sama, sujud bersama-sama untuk nak menyatakan rasa kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Ta'ala malam ini berada di rumah Allah, masjid, satu tempat yang mulia, satu tempat yang dirahmati Allah, satu tempat yang boleh beriktikaf. Di rumah tak boleh beriktikaf, di pasar tak boleh beriktikaf, tetapi di masjid, tempat yang mustajab doa-doa, tempat Allah turun rahmat, tempat Allah menurun rahmat, tempat tumpuan para malaikat untuk rondaan melihat kelompok-kelompok manusia yang sedang berada dalam majlis ilmu sebegini. Lantaran malaikat akan mengembangkan sayap-sayapnya untuk menjadi saksi, untuk menghadap Allah SWT, buat laporan daripada asar tadi sampai subuh besok. Sungguh ya Allah, aku melihat sekelompok hamba Kau sedang belajar ilmu. Allah Ta'ala kata, tidak ada seorang pun kecuali aku ampunkan dosa-dosa mereka. Tetapi tempat-tempat yang mulia ini, tempat itu rahmat ini, tempat yang boleh kita beriktikaf ini, kita nampak di akhir-akhir ini dia mula nak kena kurang. Termasuklah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tempat yang mulia, tempat barakah, terpasti ditutup. Orang pergi umrah pun lebih kurang 15,000, 20,000 saja, dah tak boleh. Lepas ini hanya umur 50, 60 tak boleh bagi. Tuan Imam tak layak lagi. Kita tak rasa apa-apa kan? Bermakna Allah dah tak kasih kat kita lagi. Tempat-tempat yang rahmat ini dia tutup. Tak boleh besok kita kena kawasan PKP. Kita tak rasa apa-apa, tak boleh datang masjid pun tak rasa apa, kena sembahyang berhentian pun tak rasa apa-apa. Dan kena begitu, salat kamu sawu-sukum rapat, tapi kita terpaksa renggangkan. Sedangkan kekuatan umat tadi ialah penyatuan kita tadi. Masjid adalah tempat kekuatan. Bila dah kita tak boleh kumpul ni, tak boleh duduk begini, mana kekuatan ni? Itu di akhir. Kita nak bincang malam ini sambungan kitab kita
al-yaqi wa jawahir pada bincangkan akibat menikah bab sembahyang. Semua bab perintah Allah. Bila kita bab sembahyang kita biasa. Kita pun dah ringan nak dengar dah bila nak cerita bab sembahyang. Tapi kesan sampingan daripada bab solat perintah ni perintah Allah. Sebab kena ingat tuan, setiap detik masa yang berlalu daripada pagi tadi sampai ke sekarang ini, masa itu dah berlalu bersama dengan penghakisan umur kita. Masa yang berlalu itu bersama umur kita tu sama dia pergi bersama dengan bekalan ataupun pergi kosong. Dia pergi bersama dengan bekalan yang kita bekalkan untuk nak menghadap Allah nanti, ataupun dia pergi kosong itu saja. Kita tak rasa apa-apa. Kita nak pergi ke pasar tuan, nak pergi beli ikan, nak pergi sayur, sampai sebuah jalan dompet duit tertinggal. Tuan nak terus pergi ke tuan nak terus balik? Tuan nak terus pergi pasal tu ataupun nak patah balik? Tuan Iman nak pergi ke nak balik? Balik. Tuan tahu kalau tuan pergi pun tak boleh dapat apa. Tuan terus pergi pun tuan tengok saja, nak beli tak boleh. Kuasa beli dah tak ada. Tuan kena patah balik. Yang kita ni nak pergi ni patah balik tak boleh nak pergi. Sebab umur-umur penghujung ni kita, dia kena ingat dia berada di tingkat tu kan? Kalau kita pergi tak buat satu tuan, nak pergi nak patah balik tak boleh. Nak pergi juga, nak pergi macam kita dua dompet tadi, tertinggal dompet, nak beli apa? Kita tak rasa ianya bernilai, kita dapat harta di sini, kita rasa tak bernilai bagi kita. Kita tak rasa betul bersyukur Allah Ta'ala kita dipilih. Saya sebut dan melupakan makna kita pergi pasar nak beli ikan, kita akan pilih yang terbaik antara ikan-ikan tu, yang terbaik kita pilih. Ikan pecah buruk kita tak akan ambil. Kita boleh ambil, boleh ambil, tapi kenapa tak ambil? Nak ambil yang baik, fresh punya ikan. Allah tak pilih. Kita tak rasa Allah pilih, Allah pilih. Kita nak dapat hidayah kepada Allah, sebelum dapat hidayah dia kena takwa. Kalau tidak ada sebab takwa, hidayah Allah Ta'ala takkan bagi kepada kita. Takkan jumpa hidayah daripada Allah. Mereka kena takwa dulu boleh hidayah. Barulah bermula dengan bidayah, baru nak dapat nihayah. Hidayah, bidayah, nihayah. Nak capai kemanisan, baru kita nak dapat. Kita jangan duk ingat makna kita, tugasan kita adalah bab solat saja. Banyak tugasan kita kena buat. Maka sebab itu ketika satu masa baginda Rasulullah SAW dengan duduk dengan beberapa orang sahabat, dengan Abu Bakar, dengan Umar, tiba-tiba datang seorang pemuda yang berpakaian serba putih, kemas, bersisir rambut yang kemas, dan pada wajah pemuda ini tidak nampak ia sebagai seorang yang musafir. Kita lihat dalam hadis yang kedua, kitab hadis 40. Antara beberapa sahabat ini tercengang, terpingang, siapakah pemuda ini? Datang-datang terus Nabi SAW duduk menghadap belakang lutut dengan Rasulullah SAW, meletak dua tapak tangan depan Rasulullah. Kemudian pemuda ini terus dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kau terang pada aku yang kata Islam tu apa dia? Para sahabat tengok. Kata Rasulullah SAW, tak banyak cerita Rasulullah, al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta sabil. Kemudian pemuda ini Rasulullah jawab demikian, dia kata, "Sadaqta ya Muhammad, benar apa yang kau kata."
Yang kata Islam itu, Nabi kata mengucap dua syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Ni kita nak masuk bab salat ni, minyak bab salat ni. Sahabat-sahabat kita yang dapat berhaji, alhamdulillah. Tuan Imam Pak Haji, alhamdulillah. Dalam boleh pergi pun nama kita belum naik lagi. Mungkin 10 tahun, 20 tahun. Ini dalam suasana kadang hari yang ada ini, agak boleh dapat pergi. Walaupun dia kata siapa sekiranya berkuasa pergi. Betul lah. Nampak? Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmil kaffah. Ya ayyuhallazina amanu wa beriman udkhul, masuklah kamu amal Islam kamu seluruh. Kita dapat tunai takat 4 saja. Memanglah haji itu kita berkuasa. Waktu ini walaupun kita duit ada, mampu, tapi tak boleh pergi. Duit ada, tak boleh nak pergi. Samalah kita. Waktu muda dulu kita, harta perlu bagi kita. Sampai satu masa, harta tak perlu bagi kita. Yang perlu pada kita, kesihatan. Kita akan belanja sebanyak mungkin untuk nak sihat. Harta bagi tak perlu. Yang penting aku nak sihat. Kau sebutlah berapa aja. 200, 300 aku akan bayar. Sampai satu tahap lagi kita tak beli dah, berubat tak sembuh, kita tak perlu kisah. Syaitan tak perlu, kita perlu kasih sayang. Nak anak-anak berada di sisi kita. Anak-anak pula duduk jauh, dia balik pun ala kadar. Bertanya khabar ala kadar. Ada seorang antara anak kita yang tak bersudik segi, tak berpandai lah, takat ini ya, takat SPM dia duduk kampung lah. Yang kita tak berkenan dengan dia sangat, yang itu marah dia, anak itulah yang akan jaga kita. Waktu itu kita perlukan kasih sayang. Sampai satu tahap lagi, kasih sayang pun kita nak. Kita duduk seorang, kita nak buat amal ibadah, nak tumpu kepada amal ibadah kita. Nak cari ilmu, nak buat ibadah, nak kena cari ilmu. Nak ilmu tak nak buat ibadah, ilmu tak ada nak beramal ibadah. Pada harap kata, wal amalu bila ilmi la yakun. Beramal tanpa ilmu la yakun. Umur kita dalam kesilapan 30 tahun dulu, kita tak kisah nak pergi belajar, nak pergi mengaji, tak kisah. Akhirnya waktu ini kita menanggung kesusahan. Nak beramal kena ada ilmu. Kalau ilmu tak ada, kita nak beramal macam mana? Kita nak bertaubat tu kena ada ilmu. Nak bertaubat tu, Allah dosa aku banyak. Nak bertaubat kena ada ilmu. Apa benda sekalipun kita buat, nak kena ada ilmu. Maknanya kalau umur kita begini 60-70 masih tak bermula lagi, agak bila kita nak mula? Tak ada. Padahal kita tak pernah kesian diri kita. Walaupun duit tak ada, saya kata pergi pasal duit, nak pergi juga. Pergi ke nak pergi? Tuan kena ingat tuan, hidup kita bukan untuk mati. Saya ulang balik, hidup kita ni bukan untuk mati. Adakah hidup kita untuk dimati semata-mata? Bukan. Hidup kita untuk yang maha hidup. Siapa maha hidup? Allah. Siapa Allah itu? Rabb. Siapa Allah itu? Khaliq. Hidup kita untuk yang maha hidup, untuk berkhidmat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin wal ins mesti illa melainkan untuk mengabdi, ta'abbud diri padaku, berkhidmat selaku khalifatullah. Hidup bukan untuk mati, tetapi mati itulah hidup yang sebenar-benar hidup.
Itulah permulaan hidup kita. Bila kita mati, itulah permulaan hidup kita yang hakikinya. Tak mati-mati lagi. Penghidupan yang sebenarnya ketika mati itu penghidupan sebenarnya. Kalau nikmat yang berterusan. Ini tak siapa boleh mengatakan aku dah berjaya, aku dah, semua orang nak selamat. Siapa jamin dia boleh selamat? Kita tahu. Bahagia mesti tak tahu ni. Berjaya selamat tak selamat kita tak tahu ni. Nak tahu selamat tak selamat tuan? Pom masuk 4 ke lubang genam, tahulah. Episod yang pertama selamat tak selamat, itulah. Sekarang siapa tak tahu. Tak ada siapa pun tahu. Kalau kita buat sambilan saja, saya dah sebutnya, tak boleh dalam ibadah ni, dalam amal ibadah harian tak boleh buat sambilan. Kena letak program kerja harian kita kerja. Kena buat sesuatu untuk nak selamatkan kita. Sebab kita nak selamat kena buat sesuatu. Bila dia mati, itu hidup yang sebenar-benar hidup. Sama ada dia rasa nikmat apa nazar. Buat itu pancaran dah nampak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhudhu binasil aqdam. Dikenal orang dosa ini ada tanda-tandanya. Dah ada tandanya. Orang dosa ada tanda-tandanya. Allah kata malaikat, fayukhudhu binasil aqdam. Hai malaikat, kau pegang ubunnya, kau campaklah dia ni masuk dalam neraka. Allah tegas lagi, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana lagi nikmat ku bagi kamu nak dustakan? Lantas Allah Ta'ala, hadhihi jahannamu lati yukazzibu bil mujrimun. Inilah dia neraka jahanam yang kamu tak percaya dulu. Allah tegas berkata, inilah neraka jahanam yang kamu tak percaya dulu. Ni dia, yang kamu duduk dalam ni. Benda yang saya duduk ni, benda yang ada hadapan kita. Proses ni semua, proses ini, selamat tak selamat, ini Allah akan tunjuk. Ini dia neraka jahanam yang kamu tak percaya dunia dulu. Yatubu bainaha wa bainal min ad. Allah bertahan, kau campak dia dibakar. Daging-daging gugur habis, tumbuh daging baru, kemudian tukar balik masuk dalam air yang cukup mengelegak, yang panas menyebabkan gugur daging mereka tadi, tumbuh daging balik, begitu ditukar balik, dibakar balik, begitu rautin sepanjang masa. Hidup yang sebenar tu, dia bukan mati, itu hidup. Itu nama disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil pengabaian kita masa hidup dia dulu. Kalau benih yang baik kita dalam sini, insya-Allah hasil dia pun yang baik juga. Tingkah laku kita, amalan kita ini, itu merupakan hasil kita dapat. Kalau kita tanam benih yang baik, kelun yang baik, insya-Allah hasil baiklah. Kalau benih yang tak baik, hasil. Kita boleh, kita kata kepada saya, kata dia. Sebab kita nak selamatkan diri kita. Maka sebab tu kita masuk, dan Nabi kata mengucap musyahadah, semayang. Saya nak kaitkan hadis dengan semayang. Panjang hadis ni, saya nak potong. Kemudian dia panjang ni, dia tanya lagi, ya Muhammad, akhbirni al-iman. Nabi dah terang tadi, Islam tu mengucap syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Dia tanya, Nabi jawab, benar, sadaqta ya Muhammad. Akhbirni ya Muhammad anil iman. Kau terang dulu apa kita iman. Kata Nabi, al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bi qadri wa khairi wa syarri. Al-iman an tu'minu billah.
Aku beriman dengan Allah. Siapa Allah itu? Kalau kita tak kenal Allah, macam mana nak takut kepada Allah? Bila kita tak takut kepada Allah, mana nak datang ubudiah kita dengan Allah? Kalau kita takut kepada Allah, barulah ada ubudiah kita dengan Allah SWT. Bila kita tak takut kepada Allah, ubudiah takkan ada pada kita. Bila tak takut pada Allah, macam mana kita nak dapat hidayah pada Allah? Orang yang nak selamat ni orang yang bertakwa. Dia tak kata orang beriman, orang yang bertakwa. Hanya orang bertakwa yang akan dapat hidayah pada Allah. Dia takkan dapat petunjuk pada Allah kalau dia tak takut pada Allah. Dia tak takut. Masalah kalau ada ilmu sekalipun, kadang ada ilmu banyak sekalipun, ada ilmu banyak, sedangkan hidayah tidak bertambah, kata Nabi, maka ia akan bertambah jauh dengan Allah. Jangan dilihat sebab tu kerana ilmu dia hebat, kerana dia ilmu dia hebat. Tapi kalau ilmu dia banyak, hidayah dia tak dapat, kata Nabi, orang ni akan bertambah jauh dengan Allah SWT. Nak kena hebat ilmu dia benar, Azazil lebih hebat ilmu dia, banyak ke ilmu dia. Kerana sifat sombong dia, Allah tukar daripada Aziz kepada Iblis, la'natullah. Kata Nabi, orang yang paling dahsyat menerima azab siksaan pada hari kiamat ialah orang yang alim, yang Allah tidak memberi manfaat kepada dengan ilmu dia. Dan saya kata, wa alimun bi ilmi la ya'malu mu'azzabun bi qabli abidil wazan. Dalam syair Arab kata, wa alimun bi ilmihi la ya'malu mu'azzabun bi qabli abidil wazan. Orang yang alim pun ada ilmu, dia tak beramal dengan ilmunya, mu'azzabun bi qabli abidil wazan, akan diazab oleh Ta'ala lebih dahulu kafir sembah patung berhala tu. Sebab dia ada ilmu tapi hidayah tak dapat. Bab ilmu boleh mana? Bila takwa tak ada. Bila takwa ni dia macam brek lah. Bawa kereta ni kalau brek tak ada, tu mungkin saya tak mandi. Tuan ada kereta nak turun, nak minggir, masuk gear satu, turun. Tuan tak boleh berani juga. Bila dalam hidup ni kena ada takwa, takut. Nak buat satu, ingat pada Allah. Nak buat satu, takut Allah. Bila datang mana kemungkaran, ingat pada Allah. Itu brek, takwa kena ada. Senang bahasa mudah, kena ada brek. Dalam malam ni kita kena ada lampu, tak ada lampu tak boleh jalan. Al-ilmu nurullah, ilmu cahaya penyuluh kita. Kalau kita dapat dengan baki umur ni, ada masa dah kita di sini dan bergerak Allah. Kemudian Rasulullah kata, al-iman an tu'minu billah, kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan malaikat. Macam hafal gitu aja. Nak mengimani malaikat tu macam mana? Nak merasai. Sebab tu saya kata, kita hidup ni latih sekali kan hati. Hati kita ni cukup liar. Cukup liar hati kita ni. Yang jadi letih sebab hati cukup liar. Dalam semayang tadi pun liar tak liar. Dia boleh ingat sana, dia ingat sini. Kalau imam tu surah panjang, lagi dia ingat jauh lagi. Lihat tak lihat tu. Kalau kita semayang solat asar di rumah ke, maghrib ke, Aisyah ke, masuk rakaat 3 ke 4, 3 4. Baru ingat lain, boleh ingat 3 4, buat lain lah. Bila buat lain balik tu tertih tak tertih? Tertih ya? Hati pun tertih. Hal keluarga kita, hal anak-anak, macam-macam lah. Hati ni bulan umbak. La yusma khalbun illa mutakhallabun. Kata Arab kata, la yusamma khalbun,
segumpal darah yang ada pada kita ini tak dinamakan hati, qalbun illa mutakallabun, dengan sebab dia suka berubah-ubah. Nama istiqamah tu bukan satu benda yang mudah. Kita datang majlis begini, malam besok tak tahu lagi. Nama istiqamah buat boleh, nama istiqamah kan tu. Sebab tu saya kata tuan, umur kita ni tuan, kita tak boleh duduk selesa sangat. Kita kena rasa sifat al-khawf, bimbang takut Allah ambil dengan amalan kita banyak, bimbang. Jadi umur begini saya nak pesan pada diri saya, tahajud tak boleh tinggal lagi. Tiap-tiap malam tahajud jangan tinggal lagi. Untuk siapa tu? Untuk kita. Kalau sayang kat kita, kalau nak selamat. Tahajud tak boleh tinggal, sunat taubat tiap-tiap malam kita kena buat. Kena minta ampun Allah tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Umur macam ni tuan, pukul 3.30 4 dah bangun dah. Tuan Imam pukul 4 dah bangun dah. Terjaga tak dia mah? Pukul 4 pagi dah jaga dah. Allah sayang kita dipilih. Bukan suruh jaga saja, apa yang perlu kita isikan waktu itu. Tahajud kita kena buat, sunat taubat kita buat. Al-Quran kena jangan tinggal. Sebelum nak suruh ambil Quran. Waktu kita baca Quran, kita berbicara dengan Allah. Kita ingat Allah, Allah lebih ingat pada kita lagi. Kita sayang pada Allah, sayang pada kita. Kita nak ilmu. Baik. Kemudian Nabi kata rukun imam ni tu beriman Allah, malaikat, wa kutub dengan kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Sahabat tanya, bila hari kiamat? Sahabatnya, bila kiamat? Bila orang tanya bila kiamat, apa bekalan yang kita ada? Kita kalau tanya bila kiamat, bila akan berlaku kiamat? Lakinya, ya Muhammad akhbir tentang bila hari kiamat. Nabi kata pada budak ini, orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang kena tanya. Yang tadi dia tanya iman Islam, dia jadi rukun iman, Nabi sebut semua dia tahu, sorak tahu. Dia tanya bab yang ketiga, ya Muhammad akhbir ni tahu bila akan berlaku kiamat. Nabi kata orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Siapa dia? Lantas pemuda itu pergi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa pemuda itu? Siapa pemuda itu yang tak pernah kami kelihatan, tak pernah lihat pun sebelum ini? Nabi kata, pemuda itu ialah malaikat Jibril alaihissalam yang utus oleh Allah Ta'ala untuk datang mengajar tentang Islam kepada kamu. Ditanya tu nak mengajar para sahabat, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Nabi tanya, kata tanda-tanda kiamat itu aku lihat. Salah satu hadis bagi Rasulullah menegaskan, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat itu hatta yukhbasul ilmu, sehingga kami angkatkan ilmu. Nabi beritahu tanda kiamat pada pemuda tadi. Pertama sekali Nabi kata la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi berlaku kiamat tadi hatta yukhbasul ilmu, sehingga kami angkatkan ilmu. Bagaimana tuan angkat ilmu tadi? Ai bimautil ulama, kami matikan ulama. Kami matikan alim ulama, kami matikan. Patah Melayu kata patah tumbuh hilang berganti. Tapi kalau ulama yang mati, tidak ada ganti. Kita tengok baru ni di Kedah, ahli majlis fatwa Kedah, umur baru 58, belajar satu kelas saja.
Tapi kewarakan ni kan ni orang alim ramai, tapi nak cari warak ni tak ada. Ini ramai, tapi nak warak. Sifat warak tu dia mula dah boleh buka pondok. Bukan dia mufti kita datang melantik dia sebagai ahli majlis fatwa ni kita. Kewarakan tu kita ni nak cari warak payah. Orang alim ramai, ilmu ramai, tapi nak cari kewarakan dengan ilmu tu tak ada. Bagaimana Nabi kata, ai bimautul ulama, kami matikan ulama-ulama, maka tinggallah juhala yang bukan ahlinya akan membuat betul. Kepimpinan diberi pada orang yang bukan ahlinya. Nabi kata, tunggulah saat kehancurannya. Wa tasra zalazilu, banyak berlaku gerak gempa. Hadis yang sahih. Dan kita ajar di Bukhari hadis ni, kita lihat mana yang disebut. Dia kata, wa tasra zalazilu, banyak berlaku gempa. Waktu zaman pendek masa esok ni Jumaat, masa tu tak 24 jam juga. Kita kalau nak tahu maknanya keberkatan dalam hidup kita ini, kita rasa masa tak cukup. Pada masa cukup, sebab kita tak gunakan, kita Jumaat dah. Tidak keberkatan. Wa tazhara fitanu, banyak berlaku fitnah. Banyak. Kali ni fitnah di hujung jari ya tuan. Kita pun kadang pagi-pagi baca rupanya esok tarik balik, rupanya fitnah. Kita forwardkan korang pula dah. Ar-radha bil maksiyah, ar-radha bil kufri kufrun. Makna kita redha setuju, kita dapat. Kita redha maksiyah dapat kita. Redha kufuran itu balik pada kita balik. Sebab tu kita nak jaga ni, pertamanya hablum minallah, hablumillah, kita nak kena jaga. Maka sebab itu saya nak beritahu sikit malam ini, ada 5 perkara bila kita bangun tidur. 5 perkara yang perlu kita cek dalam hidup kita waktu kita bangun tidur. Pertama, kita cek balik, aku ni sihat tak sihat? Dan kita sihat tak? Jaga pagi, lambat pagi mari tanya, aku sihat tak sihat? Yang kedua, tanya hati ni tenteram tak tenteram? Hati aku tenteram tak tenteram pagi ni? Tenteram tak tenteram? Resah ke tak resah? Tenteram tak resah? 2. Yang ketiga, pikiran kita ni boleh bagaimana? Boleh fikir yang baik tak baik? Bangun-bangun tersedar, duk fikir yang tak baik ke tak baik? Ingat balik, bangun-bangun macam tu. Fikir yang baik ke tak baik? Duk terbawa masalah mana tak selesai lagi ke, sampai bangun-bangun duk fikir baik tak baik? Fikiran, cek balik. Yang keempat, cek balik hablullah, hubungan kita dengan Allah bagaimana? Bila semalam berdoa, bagaimana keadaan kita yang ada ni pun, bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni? Berkala ke, berketika ke, berterusan ke? Cek. Yang kedua, hablum nas, hubungan kita manusia dengan manusia. Cek hubungan kita manusia dengan manusia, dengan hubungan kita dengan manusia bagaimana? Dengan manusia ni kena selesai di sini tuan, jangan bawa sana. Tak selesai. Sebab kata patah, bila masalah kita dengan manusia, nakkan fitnah yang kita buat pula, yang kita lakukan tak selesai dunia ini,
ibarat seperti sebutir pasir yang kita balik di tengah lautan tadi. Kita nak selam pergi cari balik, susah tak apa. Begitu dia akhirat kelak nak pergi cari orang yang kita buat fitnah tu, orang yang kita bina tadi, ibarat biji batu pasir yang kita lontar ke laut, nak pergi selam, pergi cari tu. Mudah tak? Tak mudah. Susah tak susah? Nak kena pergi cari balik tu. Tidak tersangkut, walaupun amal ibadah kita banyak tuan, tapi ada masalah dengan manusia, fitnah yang kita buat masa dunia dulu, nak kena bercari balik. Kata betara, umpama sebutir pasir yang kita lontar dalam lautan, nak pergi salam, bagi cari balik, bagaimana? Susah. Kehadapan kita bukan mudah tuan, semakin susah. Kita nak berhadapan dengan Allah Ta'ala ni tuan, yang dah diperiksa, akan dipersoalan yang halal yang kita dapat. Hak haram yang kita buat tadi mana? Neraka tempat dia. Maka sebab tu kita kena banyak bertobat dengan Allah Ta'ala. Nabi antara 70 dan 100 kali dia bertobat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Nabi dia hablullah, kekasih Allah, tapi antara 70 100 kali Nabi kita bertobat dengan istighfar. Kita juga malam ni tak boleh nak dengari balik, nak kena buat malam tiap-tiap hari sampai subuh, kena paling tidak 100 kali kena beristighfar dengan Allah, minta ampun penyesalan. Kalau kita tak minta, macam mana? Minta. Kalau nak selesai, juga hablullah hablun nas. Maka sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablillah wa hablim minan nas. Duribat alaihimuz zillah, kamu akan disiksa, akan ditimpa kehinaan, kesusahan. Duribat alaihimuz zillah, kamu akan ditimpa kesusahan, kecelakaan. Aynama suqifu, di dunia ni kamu duduk oleh mana sekalipun, illa melainkan kerana nak lepas daripada timpa kehinaan dalam hidup ini, kesusahan, bihabl minallah, pertama kena jaga hubungan dengan Allah. Wa hablim nas, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan dengan Allah Ta'ala, mana kita lihat Nabi dah sebut dah akibat daripada kita meninggalkan bab solat ini pun. Sambungan muka surat 12 tadi, dia kata, Nabi kata, dan aku lihat seorang lelaki pada umatku, di hadapannya kegelapan dan di bawahnya gelap, maka dia datang kepada hajinya dan umrahnya, yang mana keduanya mengeluarkannya. Haji umrah datang mengeluarkan daripada kegelapan tadi. Jadi apa yang kebaikan kita buat ni, amalan kebaikan kita tadi, semua ni semua akan datang. Sekarang kita buat. Di sana dia akan datang. Hatta kita kesejukan bangun tu pagi nak berwuduk, itu pun wuduk tu juga akan datang. Sekarang kita tak nampak. Kita tak nampak, kita ada tanduk. Kita tak nampak apa. Kita rasa datang dia. Tetapi apa kita yang tikah pada mula tadi ni sampai sekarang ni, itulah harta-harta, bekalan-bekalan yang kita nak bawa. Maka sebab tu salat je. Kalau semayang dah tak ada, apa yang ada lagi kita? Kalau semayang dah tak ada, kalau semayang dah tak cukup, aku ada juga. Walau tak 5 waktu pun 3 waktu dah kosong. Dia kalau 5 tolak 3, 5 tolak 2, jawab dia kosong. 5 tolak 2, dia tak di 3, dia jadi kosong. Maghrib kita buat, Aisyah kita buat, subuh tak buat, asar tak buat, kosong. Kalau semayang tak ada hal lain nak sangkut benar. Dia ibarat kita buka akaun kita lah, anak kita kerja besar semua, gaji besar, tiap bulan nak masuk tak boleh, akaun tak ada. Kebaikan musuh bagus, sedekah ada, macam-macam buat, infak sana, infak sini, tapi semayang tak jaga, tak boleh sangkut, lara. Maka ibadah haji dan umrah akan datang berita. Kalau dia tak boleh pergi ni, duit ada, nak pergi tak boleh. Sekarang tak nampak, duit ada, nak guna tak boleh. Duit ada, nak berjalan tak boleh. Kan lagi suka tuan, rasa nak pergi KL pergi, sekarang tak boleh. Nampak tak? Itu baru di dunia. Tuan, tu Covid tu baru dunia, di sana lagi. Walau duit ada tak boleh. Di sana macam mana? Sekarang kita tak nampak lagi.
Baik. Dan ketujuh, dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku, kata Nabi, tiada dapat berkata-kata keluh dengan orang-orang mukmin yang lainnya, sedangkan orang mukmin yang lain dapat berkata. Sedangkan orang mukmin lain tempat cakap, dia keluh, tak boleh berkata-kata. Maka dia datang kepadanya silaturahim, hubungan antara kita manusia-manusia. Tuan, apa khabar tuan? Saya alhamdulillah, hubungan. Sebab tu kita hubungan senyum, nak kena senyum kasih mana hubungan dia. Hablullah, hubungan manusia. Ni bukan saya saja, juga kita jemaah kita, sahabat-sahabat kita dulu sekarang pun, sekarang tak nampak guna pakai. Tapi di akhirat kelak, salah satu soal muka nakir dia tanya tentang ni. Ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Saudara kamu. Ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Muslimin, muslimat. Oh, pergaulan kita sahabat. Apa khabar Tuan Haji? Apa khabar Imam? Oh, sahabat ni dia sampai sana. Sekarang kita tak nak buat apa, biasa aja kan. Allah, jiran satu taman saya, lorong saya. Kita nampak. Nak kaitkan tu dengan Allah. Kita datang masjid ni buat kerana baik. Kita masjid ni, kita sembahyang bukan kerana kita ni rajin, tapi buat kerana Allah. Nak kaitkan Allah. Kalau ni tak boleh lepas. Kita kadang nak lepas dengan Allah, tak boleh. Kenapa tak boleh? Ni hati. Saya tersebut dulu, banyak kali saya sebut. Pertama dia pemula, hati yang buat kacau bilau kita. Sebab tu saya sebut banyak kali, kita ni kalau nak tanam sayur, kena bersih kawasan dulu. Kalau bersih kawasan tak bersih, dia tak jadi. Begitu bila kita nak menghadap Allah, kena bersihkan hati kita ni. Ingat kepada tak jangan duk kerana dah tak boleh kerana dia tanpa pasal tak bersuruh, dia tuan datang dia tak bersuruh. Sebab tu kita ambil sembahyang, nak sembahyang sahaja, boleh saja aku sembahyang waktu maghrib, sahaja aku sembahyang isya, sahaja aku tu boleh kata saja lah. Ada kita guna bahasa sahaja aku sembahyang waktu Aisyah 4 orang ikut imam pun sahaja, boleh kata saja. Apa makna saja tu? Kita duduk buat apa bang? Saja. Bila saja tak buat apa tu saja. Allah saja. Saja tak ada apa. Bila saja menyahaja tak ada. Tetapi sahaja lah sebenarnya ni, sahaja apa maksud dia? Kita guna pakai lama dah ni. Kalimah ni lama dah kita guna. Sahaja aku sembahyang, sahaja kamu wudu, sahaja. Apa makna sahaja? Sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismi maknanya dengan. Apa makna dengan? Kita baca bismillah, berapa lama kita dah baca bismillah? Naik motor baca bismillah, apa yang kita nak kita baca bismillah? Bila sesuatu kita buat, kita faham dengan ilmu tu, boleh kita buat dengan hati. Kita baca bismillah, kita nak apa? Nak makan nasi, baca bismillah. Nak angkat barang ni, bismillahirrahmanirrahim. Angkat barang, bismillah. Kita baca, nak apa sebenarnya? Apa yang kita mahu dah baca bismi. Bismi makna bismi bersama. Dengan tu makna bersama. Bersama dengan siapa? Bismi dengan nama Allah. Dengan Allah. Tuan datang tadi nak motor seorang. Kalau tuan jatuh, siapa angkat? Kalau tuan datang naik motor, saya naik motor dengan imam. Kalau imam jatuh, saya angkat tak? Saya angkat. Bila kita bismi dengan nama Allah, dengan Allah. Buat satu benda kita nak buat tu, nak selamat. Nak pakai kasut, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Allah pelihara. Kata Nabi, kulli amrin zibalin la yubda bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kita nak selamat. Kulli amrin, tiap-tiap kerja yang kamu buat, zibalin la yubda bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap kerja yang kamu kamu buat tanpa bermula dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, tidak ada keberkatan. Kita lah hidup nak barakah.
harta-harta yang barakah, umur-umur yang barakah. Umur yang barakah, Tuhan gunakan umur melani, hidup umur melani, datang berjemaah, datang masjid, besok belum datang ni. Nak keberkatan, rezeki yang barakah. Kalau rezeki tak pernah cukup. Kalau rezeki tak barakah, tak pernah cukup. Bila rezeki umur yang tak barakah, tuan tengok, kita tak pernah nak letakkan waktu ini di mana. Waktu ini di mana sepatutnya. Tak barakah. Tak barakah. Nak cari barakah, rezeki yang barakah, rumah tangga yang barakah, keluarga yang barakah, baru dapat keberkatan. Tidak ada keberkatan. Kenapa kita la yubda bismillah, tidak ada keberkatan. Maka kita buat satu yang terbaik ini, kita nak buat yang terbaik untuk kita. Nabi ajar kita buat yang terbaik. Kali ni pun tuan tengok, kalau hari Jumaat pun nak kena bersedia. Apa mana itu? Bimbang. Nak tahu Jumaat tak kena cepat. Kena awal. Mayang pun tak boleh dekat. Nampak tak? Apa makna itu? Allah sedang uji. Kita ingat kuda-kuda, dia dah serang lagi. Itu baru sikit. Tentera Allah Ta'ala, musuh yang tak dapat dilihat, tak nampak dikelip. Bukan takat sembah dia, satu dunia diserang kali tuan. Ini tentera Allah. Tuan kena ingat, nyamuk pun tentera Allah. Dia masuk dengan perut, habis. Tu tak masuk angin lagi tuan. Air itu tentera Allah Ta'ala. Ribut itu tentera Allah. Hujan itu tentera. Sedikit dia nikmat, kalau banyak air sedikit dia rahmat, nikmat. Kalau ada banyak, ada banjir tenggelam tu nikmat. Kita ingat Allah. Baik. Dah dekat lepas setengah dah. Jadi mana satu rahim itu akan datang. Semua kebaikan kita buat tuan-tuan, dia bukan habis itu. Semua akan datang. Hak dunia, apa yang kita tinggal itulah dunia. Yang kita tinggal cari semua, yang kita tinggal itulah dunia. Bila roh dunia, maknanya pintu taubat ni ada dua tempat. Yang pertama yang umum, yang kedua khusus. Pintu taubat yang umum, bila matahari terbit, bila matahari terbenam barat, waktu tu pintu taubat dah tutup. Tuan-tuan semayang taubat lagi dah, Tuan tutup. Pintu taubat yang keduanya, yang khusus, bila nyawa dah hak batal hukum, pintu taubat tutup. Habis. Ruang masa tu dah tak ada. Dua tempat ini kena jaga berhati-hati tuan. Pintu taubat ditutup. Silaturahim maknanya semua akan datang. Yang harta ke sana tu apa dia? Yang kita tinggal kata dunia apa, dunia apa dia? Dunia apa yang kita tinggal. Cincin di jari pun kena dijamah, habis kena keluar. Semua itu dunia nama dia. Habis tak perlu ke? Perlu. Kita nak nyebrang sungai sana, kalau perahu tak ada macam mana? Perahu tu perlu tak? Perlu. Kita tengok perahu di PD, kapal lebut, biasa. Tetapi kalau perahu tu masuk air, luar biasa tak? Luar biasa. Kalau bot tu berjalan cup sana sini, itu biasa. Tapi kalau perahu tu tiba air tu masuk, luar biasa tak? Luar biasa. Bahaya tak? Bahaya. Perahu tadi perlu. Tapi tugasan kita mulai sekarang, kita kena periksa waktu umur ini. Nak periksa perahu, kita cek balik, bocor tak bocor. Kalau bocor, takut tak lepas sana. Bukan kita umur ini, bukan datang nak belajar babu, taharah, nak belajar bersih, bukan. Waktu sekarang, benar kita buat ni, selama ni kita nak cek balik. Nak buat balik sana. Ini harta aset kita buat balik sana. Kalau ini dah tak ada tuan, habis. Saya sebut tadi, hidup ini bukan untuk mati. Mati itu hidup sebab nak hidup di sana.
Sebab nak hidup di sana, tuan, apa yang kita nak bawa? Saya sebut tadi, kalau pergi pasal duit tak bawa, tuan nak buat apa? Apa aset kita nak bawa balik sana? Dengan baki umur dia, kita buat yang terbaik sebagai kumpulan kita tu. Kita dah baca kita nak kembali bagi cek balik muhasabah balik, insyaAllah. Kita jaga silaturahim kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita. Ini aset kita. Itu dia tanya, marabka, itu soalan ilmu tauhid. Itu bukan soal ilmu fiqh, ilmu tauhid. Ilmu tauhid kita kena jaga, ilmu fiqh nak kena jaga lah hidup ni, ilmu tasawuf kena jaga. Sebab tu Allah tunggu, saya kata, hebat kau belajar macam mana sikit, tinggi macam mana sikit, ilmu banyak macam mana pun, ramai macam mana pun, tapi kalau ilmu tasawuf tak ada pada kamu, kamu akan rasa kamulah lebih lemah. Tiga ilmu ni kita nak guna, bukan nak guna ilmu fiqh ni dalam masa sembahyang ni. Ilmu fiqh bukan nak guna waktu wuduk je. Ilmu fiqh dalam kehidupan kita, muamalahnya, ibadah, muamalah, munakahat, jenayah, semua tu adalah ilmu fiqh. Bab ibadah, muamalah, munakahat, jenayah, siasah, itu dalam skop ilmu fiqh. Bermuamalah antara kita dengan berjual beli, semua tu. Bab munakahat, nikah, kawin, semua lengkap. Islam tu dah lengkap total. Bab ilmu tasawuf, bab ilmu tasawuf macam mana? Nak memelihara hati dengan datang hasad, dengki, sombong, Allah, banyak masa kita tengah, semua dah jaga. Hak tu rosak balik tu. Amalan banyak tapi hasad dah ada kat kita, habis. Ilmu tauhid ni bergantung Allah. Ingat, yakin, tiga ilmu serentak nak kamu oleh hidup ni. Bukan kita belajar nak untuk lulus paisa. Sebab itu saya katakan, rezeki jangan risau, Allah Ta'ala jamin rezeki semua orang dah dapat. Rezeki datang tak sangka-sangka. Rezeki Tuhan bagi tak perlu kelusan. Tapi nak makan gaji, nak datang besar, kena ada kelusan. Rezeki tak perlu ada kelusan, semua dia akan bagi. Dia datang semua dalam bentuk tak sangka-sangka. Gaji ni mana kita tahu, kalau dapat 2,000, 3,000 dia tahu, bajetnya ni tahu. Bukan semua orang dapat makan gaji, tak semua. Tapi rezeki semua Tuhan bagi. Itu rezeki. Dia datang tak sangka. Rezeki ni bukan duit Tuhan, bukan haram, rezeki Tuhan datang melalui rezeki. Saya dapat jumpa Tuhan, rezeki. Dapat Tuhan senyum pada saya, rezeki saya. Dapat mana? Rezeki kita. Dapat harta ini, rezeki kita. Tuhan pilih kita, rezeki kita. Mana kita terpilih pun, alhamdulillah, Allah pilih. Allah pilih ni bukan kena Tuhan datang, bukan kena Tuhan, Allah yang pilih. InsyaAllah saya rasa takat tu je. Yang baik ni semua datang daripada Allah Ta'ala. Yang tak baik kelemahan saya, insyaAllah kita sama-sama berdoa Allah Ta'ala, moga diangkatkan semua cubaan yang ada kita ni. Mudah-mudahan kita dapat berjemaah seperti biasa, ilmu seperti biasa, semang dapat rapat balik. Mudah-mudahan kita kena berdoa, jangan tunggu pakai ni nak selamat. Itu ikhtiar. Kita kata itu ikhtiar yang untuk Allah. Ikhtiar kena ada kita. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir ajma'in. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sunnah wa sir'u manazil rabbil alamin. Allahumma asqa 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan walhamdulillah.